melahirkan individu berpotensi tinggi. Kini, itulah masa yang ditunggu-tunggu untuk sama-sama kita menyaksikan para peserta menunjukkan bakat dan potensi masing-masing dalam pertandingan pidato bahasa Melayu yang akan dilaksanakan pada pagi ini. Baiklah, tanpa membuang masa, majlis dengan sukacitanya menjemput peserta pertama, iaitu Muhammad Ishraf Iman bin Yusof dari Sekolah Rendah Islam Internasi Aulat Pintar. Dengan segala hormat, terima kasih kepada pimpinan majlis yang dikasihi, yang dihormati para yang sentiasa bersama padi-padi keadilan, saudari penjaga masa yang tak ada dengan zaman adiknya. Seterusnya, warga hadirin generasi pendukung wacana bahawasanya negara yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dunia berbalik, ketabahanmu adalah panggilan bagi umat manusia untuk bersatu dalam keadilan. Bumi Palestin tidak dilupakan. Aspek hijrah di era moden. Inilah tajuk bicara saya pada hari ini yang akan kita selami dan fahami. Para penonton penuh santun, merujuk Al-Hambali, hijrah adalah meninggalkan negara syirik dan berpindah ke negara Islam, seperti mana para muhajirin berhijrah sebelum membuka Mekah ke Madinah. Sebelum itu juga, sebahagian daripada mereka telah berhijrah ke bumi Habsyah yang diperintah oleh Al-Najasyi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun." Maksudnya, sungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi derajatnya di sisi Allah daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang haji dan memakmurkan masjid saja. Dan mereka itulah orang yang berjaya. Surah At-Taubah ayat 20. Sidang hari ini yang saya muliakan, bicara saya pada hari ini akan mengungkapkan 3 aspek utama dalam berhijrah, yaitu hijrah ekonomi, hijrah ilmu pengetahuan, dan hijrah pemikiran. Dalam konteks dunia moden hari ini, dolar Amerika Syarikat adalah alat utama dalam perdagangan antara bangsa. Dominasi dolar terhadap mata wang lain memberi kesan kurang baik terhadap ekonomi negara membangun. Untuk itu, dunia sebenarnya memerlukan satu mata wang alternatif yang lebih stabil dan bernilai, seperti cadangan Perdana Menteri Malaysia keempat, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, pernah mengatakan penggunaan dinar sebagai mata wang utama dalam negara adalah satu pemikiran yang bernas. Hal ini bertujuan untuk memperkukuhkan ekonomi negara-negara Islam dengan merujuk semula mekanisme perdagangan Islam yang digunakan pada zaman Rasulullah SAW dan Khalifah Islam, yaitu mata wang dinar dan dirham. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragan katsiran wa sa'ah." Maksudnya, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, niscaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Surah An-Nisa ayat 100. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, komponen kedua yang ingin saya terangkan hijrah dari aspek ilmu pengetahuan. Setiap negara memiliki strategi dan sistem pendidikan tersendiri. Hijrah dalam bidang ilmu pengetahuan bermakna hijrah dari sistem kurang baik kepada yang lebih baik, sehingga sistem itu menghasilkan anak bangsa yang beriman dan berwawasan. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di dalam sabilillah,
kini perlu membentuk dan memperbaiki pola dan tata cara berfikir, iaitu mengubah pola pemikiran yang primitif dan negatif kepada yang lebih positif dan inovatif, serta lebih beradab dan bertamadun. Pemikiran atau memahami cara manusia berfikir dalam kehidupan sebenarnya mempunyai hubungan yang amat rapat dalam menentukan kemajuan dan ketamadunan kehidupan manusia. Tokoh pemerintah sosiologi Islam Ibnu Khaldun telah membuktikan perkara ini, bahawa maju atau mundur sebuah masyarakat dan ketamadunan itu sebenarnya dipacu oleh ketinggian nilai murni. Nilai murni pemikiran yang dijenjangi oleh dalam moral dan akhlak masing-masing. Ini mengiratkan keruntuhan sesebuah bangsa yang tamadun akibat daripada kerampusan dan kebejatan akhlak. Tuntasnya, hijrah merupakan kejayaan yang pasti diperolehi apabila disertai dengan waktu untuk mencari martatillah. Begitu juga hijrah merupakan mukadimah kemenangan, seperti mana sunnah para rasul sejak dahulu lagi. Sekiranya perintah Rasulullah SAW yang ringkas ini dapat diaplikasi dalam masyarakat dan negara, sudah pasti menantikan kemajuan, keamanan dan juga keharmonian yang membawa kepada pembangunan negara. Hijrah bukan mudah untuk berubah. Sekali istiqomah dalam urusan hijrah, perih dan sakit akan hilang. Hanya bahagia dan senyuman terpaut di wajah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebuah yang berkepentingan yang telah disampaikan oleh peserta pertama. Seterusnya, majlis mempersilakan peserta kedua, iaitu Muhammad Yusuf